Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambunglah kuliah kita yang telah lalu, di mana kita sebelum ini telah menghabisi bab yang pertama dalam Kitabus Shalah, itulah babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Kemudian hari itu kita dah masuk tentang bab syurut sihatis salah, syarat sah sembahyang. Kerana setiap ibadah-ibadah khususiyah, tak terkecuali solat yang merupakan ibadah yang terpenting, ada syarat sahnya. Dan saya telah baca satu kot hari itu Islam. Sebenarnya flashback saja. Kerana dalam bab wudu terdahulu kita telah bincang tentang Islam adalah prasyarat yang terawal untuk menentukan sahnya ibadah seseorang. Wudu dulu lagi. Cuma last kuliah saya huraikan lagi dan beri penekanan dengan membaca beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan, serta pandangan para ulama tentang orang-orang bukan Islam, adakah mereka wajib juga melakukan ibadah ataupun tidak. Majoriti berpendapat wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan diazab kerana tidak melakukannya. Cuma kat dunia mereka bukanlah orang yang dituntut untuk melakukan ibadah yang berkenaan. Tak bolehlah kalau orang bukan Islam tak sembahyang kita nak tangkap dia, ataupun nak buat undang-undang nak tangkap dan seumpamanya nak masukkan dalam takzir apa semua, tak bolehlah. Kemudian syarat yang kedua ialah berakal. Ada nak tanya di situ Islam maka tidak sah ibadah orang bukan Islam. La tasah ibadatu ghairil muslim li'annahu laysa min ahli ibadah. Tidak sah ibadah orang bukan Islam kerana mereka bukan ahli ibadah. Syarat yang kedua ialah berakal. Ayyakuna aqilan. Hendaklah dia orang yang berakal. Maka tidak sah ibadah orang yang tidak berakal. Fala tasihhu salatu ghairi aqilin. Maka tidak sah solat. Maksudnya bukan solat saja, ibadah lain pun sama juga. Wuduk dulu pun kita bincang juga kan. Wuduk orang yang tidak berakal tidak sah. Jadi solat lebih-lebih lagi lah. Syarat yang kedua ialah yakuna aqilan fala tasih solat ghair aqil. Hendaklah dia orang yang berakal. Maka tidak sah orang yang tidak berakal solatnya. Sebenarnya Islam dah berakal ni, dia tidak hanya dalam hak awak ibadah, malah ia melangkau ke dalam hak awal muamalah. Banyak hak awal muamalah berakal pun jadi syarat, walaupun Islam bukan syaratnya. Islam ni banyak dalam ibadah saja. Kalau muamalah dia tak ada syarat Islam. Tapi berakal dia syarat. Jual beli umpamanya, tidak sah jual beli orang yang tidak berakal. Islam tak ada syarat. Tapi berakal jadi syarat.
Tidak sah jual beli atau apa-apa transaksi muamalah dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Bukan jual beli saja. Semualah ya. Ha? Tak sah. Pasal orang berakal ni, orang yang tidak diiktibarkan kata-kata ni. Pasal tidak berakal. Ha? Fala tasihhu salatu ghairi aqil. Maka tidak sahlah solat orang yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Adalah 3-4 orang yang termasuk dalam kategori tidak berakal. Antaranya ialah an-naim, orang yang tidur. Tidur tu dia kira tidak berakal. Ha? Tidur, mana kita sedar? Kan? Ada orang tidur dia sedar. Ha? Nabi je tidur dia sedar sebenarnya. Ha? Inni naim wa qalbi yaqsan. Dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, hadis yang panjang, malaikat mendekati Rasulullah. Kemudian dia berkata-kata antara keduanya. Muhammad ni kata tidur ke dok ni? Malaikat tu orang kata, dia tidur tapi hati dia jaga. Innahu na'im wa qalbuhu yaqzan. Dalam hadis lain Nabi sendiri sebut, mataku tidur dan hatiku tidak tidur. Sebab itu Nabi bila dia tidur, walaupun berdengkur, dia bangun terus solat. Ada ulama yang kata tidur membatalkan wuduk, tapi ada hadis Nabi tidur sampai bunyi, tapi Nabi pergi semayang. Pasal innahu na'im wa qalbuhu yaqzan. Nabi mata je tidur. Ainahu tanaman wa qalbuhu la yanam. Pasal Nabi ni dia mata je tidur, hati dia tak tidur, dia tahu, dia sedar. Yang itulah lebih kurang ya. Dulu saya bincang panjang lebar tentang tidur adakah membatalkan wuduk. Tapi tuan-tuan tak ada lah masa tu online. Online masa tu kan. PKP. Tahun lepas awal tahun. Saya sebut pendapat ulama yang kata tidur membatalkan wuduk. Pendapat ulama yang kata tidur tidak membatalkan wuduk. Dengan dalil-dalilnya. Ada ulama yang pertengahan. Tidur tidak membatalkan wuduk dan juga tidak membatalkan wuduk. Tidur ni dia bukan hadas, tapi mazannatul hadas. Kemungkinan berlaku hadas. Jadi kita tidur macam mana pun, as long as kita yakin wuduk tak batal, tak batal. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi majoriti kata batal lah. Kemudian ada tidur yang biasa, tidur-tidur ayam, ada tidur-tidur ayam, mana tidur tak apa lelap lah. Tidur ghair mustaghriq. Ada tidur yang mustaghriq, tidur yang betul-betul tidur. Ada tidur yang tetap papan punggung, ada yang tidur tidak tetap papan punggung. Bab tidur membatalkan wuduk ni dia satu bab yang panjang juga sebenarnya. Baik. Jadi orang yang tidur dia tidak berakal. Ataupun akalnya tidak berfungsi pada waktu itu. Akal ada tapi tak bekerja kan, dia rehat. Sebab itu in psikologi kita panggil keadaan orang masa tidur ni under consciousness. Di bawah sedar. Bukan tak sedar, tapi di bawah sedar. Dia ada beza tu, unconsciousness dengan under consciousness. Ataupun juga disebut sebagai minda separa sedar. Ni orang-orang motivasi biasa gunalah, minda separa sedar tidur ya. Jadi Nabi tidur, hati dia tak tidur. Sebab tu kalau mimpi Nabi, dia bukan macam mimpi kita. Kita mimpi ni macam confirm tak confirm kan. Kalau kita mimpi berada di satu tempat pun, tak berapa jelas. Betul tak? Pasal mimpi kan. Tapi kalau mimpi ni Nabi, because dia adalah wahyu, dia very clear. Tengok Nabi Ibrahim lah mimpi 9 anak pun, dia jadi wahyu. Jadi dia very clear dream. Dia mimpi yang amat clear. Pasal para anbiya dia begitu ya. Dia dalam tasawuf. Banyak bincang bab mimpi ni. Kan? Kita jarang mimpi, kita jarang tidur. Malam je tidur. Maka orang yang tidur dia tidak berakal ya. Sebab itu orang yang tidur dia tidak dikira apa-apa yang berlaku kat atasnya. Tengah-tengah tidur dia bunuh orang. Mana tahu tengah tidur dia mimpi apa gitu gini, dia bangun dia bunuh orang. Contohlah ya. Cek-cek dia tidur. Kalau
pun mesti orang itu berakal. Orang gila tak dijalankan kisos ke atasnya, kan? Dalam undang-undang sivil pun macam tu juga. Betul tak? Kalau orang tak apa betul, dia buat apa pun, dia tak kena undang-undang yang berat, hukuman berat macam orang lain. Kadang-kadang dilepaskan. Bawa kereta, toyong hayang, langgar orang, mati kawan tu. Cek-cek rupanya dia dah bertahun-tahun ya, under psychiatric treatment. Rawatan psikiatri. Lepas dia. Kan ada kes macam tu kan sebelum ni kan. Nak buat macam mana? Ya. Jadi orang yang tidur ya. Saya kecil-kecil tuan-tuan ada penyakit. Jalan waktu tidur. Jalan waktu tidur. Tengah-tengah tidur, bangun, jalan, pergi dapur. Kita ingat minum air ke tidak? Tapi berjalan. Tengah-tengah tidur, bangun, buka pintu. Ni real story ni. Saya kecil-kecil memang bangun tidur. Suka berjalan waktu tidur. Saya tak sedar pun. Tapi bila saya jaga, saya macam ingat tak ingat. Malam tadi aku berjalan ke? Malam tadi aku ada buka pintu ke? Kadang mak saya tegur. Tengah-tengah saya buka pintu nak keluar. Dah buka pintu nak keluar dah. Kau lagi mana tu? Saya masuk tidur balik. Bila saya bangun tidur, saya ingat. Malam tadi aku pergi mana? Dia jadi macam tu. Ada kes macam tu. Tapi rasa budak-budak lah. Dah besar, penyakit tu dah tak ada. Tapi mungkin berlaku pada setengah orang. Ya. Baik, yang kedua ialah Al-Majnun, orang yang gila. Of course, orang yang gila tidak sah ibadahnya. Ya. Sama ada gila yang berterusan, yang disebut sebagai junun mutabak, ataupun gila once a while. Gila sekali-sekala. Waktu dia gila tu, maka tidak sah ibadahnya. Dan bukan tidak sah ibadah saja. Kita belajar dalam syarat wajib ibadah pun dia tidak wajib. Dia ada beza. Kalau bab syarat sah ibadah, tidur dengan gila dia sama saja. Dia tidak sah. Tapi kalau syarat wajib, orang gila memang dia tak wajib. Sepanjang dia gila. Tapi kalau orang tidur, dia wajib. Dia masih wajib. Tapi tak wajib ketika dia tidur. Bila dia bangun daripada tidur, dia wajib sembahyang. Kalau dia terlepas pun, dia kena sembahyang juga. Nak kata qada ke, nak kata tidak qada ke, tapi sembahyang tetap wajib. Tak sama dengan orang gila. Dalam setengah-setengah keadaan, dia ada sikit sebanyak beza lah. Orang gila, after dia sedar daripada gila, dia tak wajib qada. Baik puasanya, baik sembahyangnya. Ya. Kalau puasa, kalau dia gila sekejap dalam satu hari, dia kena qada lah. Contoh pagi dia gila, tengah hari dia dah sedar. Kan? Dia tak wajib imsak, dia boleh makan, dia boleh minum, tapi dia kena qada kerana dia tidak gila sepanjang hari. Ya. Tapi kalau semayang, dia gila waktu zuhur, asar dia dah sedar, zuhur tak payah qada. Tapi kalau dia sedar, ujung waktu zuhur, dia masih wajib melakukan solat zuhur. As long as dia sempat solat satu rakaat. Kira-kira sekadar dia sempat solat satu rakaat tu, dia wajib solat. Berapa lama kadar satu rakaat? Maybe 1 or 2 minutes. Kalau sebelum habis waktu, tiba-tiba dia sedar kan. Dia wajib sembahyang lah. Kalau mazhab Syafi'i, qada takbiratul ihram. 5 saat lagi nak habis waktu dah. Elok dah. Wajib sembahyang. Ya. Sebab itu ada seorang ulama tu, siapa nama dia ya? Dia karang satu risalah yang khas. Mengkritik Al-Imam Syafi'i rahimahullah kau-kaunya. Antara dia kritik ialah pendapat Al-Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa jika belum lagi habis waktu, sekadar takbiratul ihram, dia wajib solat. Dia kata tidak ada dalil lah apa gitu gini. Dia kritik lah ya. Satu rakaat. Man adraka rak'atan minas salah faqad adrakas salah. Banyak hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah, daripada Ibnu Umar dan selainnya. Nabi kata siapa-siapa yang sempat satu rakaat daripada solat, maka dia sempat solat. Dia buat hadis itulah ya. Dia kritik Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dia kira takbiratul ihram, dia kata tak tepat, tak betul tu. Tak ada dalil tu dia kata. Ada dalilnya, tapi yang kata satu rakaat tu lebih kuatlah.
Dia kritik Imam Syafi'i, kata boleh solat witir dengan satu rakaat single. Ya, dia kritik juga. Kan kita mazhab Syafi'i, kalau kita ambil wuduk kan, main witir satu rakaat aja. Ya. Tidak sembahyang sebelum dan tidak juga selepasnya. Hanya single witir. Itu harus. Ya. Dan yang distandarkan dalam mazhab Syafi'i boleh dilakukan. Dia panggil single witir. Tak sembahyang apa-apa solat lah. Kalau witir pun satu je. Ya. Kerana mazhab Syafi'i berpegang dengan beberapa nas, antaranya yang diriwayatkan daripada siapa? Daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Al-witru haq, faman ahabba ayyutir bi sab'in falyaf'al, man ahabba ayyutir bi khamsin falyaf'al, man ahabba ayyutir bi thalathin falyaf'al, man ahabba ayyutir bi wahidatin falyaf'al. Hadis Abi Daud daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Witir itu hak. Hak ni makna kena buat jugalah, ya. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunnah muakkad, tak salah, tapi mesti dilakukan. Siapa-siapa yang nak witir 7 rakaat silakan. Siapa-siapa yang nak witir 5 rakaat silakan. Siapa-siapa yang nak witir 3 rakaat silakan. Siapa-siapa yang nak witir 1 rakaat silakan. Jadi dia berpegang pada hadis ni macam satu boleh lah, single kan. Okey je. Ya. Tapi jika dilihat kepada praktikal-praktikal Rasulullah SAW, ada hadis-hadis yang lain, memang tidak ada Nabi SAW solat witir single. Tak ada lah. Ya. Dan begitu juga dengan athar pada sahabat Nabi SAW. Ya. Kalau ada pun mungkin dipertikaikan sanad dan seumpama. Jadi macam tak ada kan. Jadi kata sekurang-kurang witir mesti 3 rakaat. Witir ni mesti ada rakaat yang lain. Tak boleh single satu witir. Boleh satu witir tapi kena ada sembahyang lain. Macam kita sembahyang sebelum tu sunat wuduk 2 rakaat contohnya. Saya pun selalu sembahyang single witir. Especially before saya tidur, saya akan solat sunat wuduk 2 rakaat, kemudian saya witir 1 rakaat. Tak apa, witir 1 rakaat boleh, tapi tak boleh single. Tanpa ada solat yang lain. Kalau kita sebelum itu dah solat, tak ada masalah. Ya. Ini semata-mata witir je, satu je. Ada khilaf lah, tapi yang standard mazhab Syafi'i harus, dan sebagai ulama yang lain. Tapi sebagai kata tak harus. Ya. Sebagai ulama yang kontemporer dalam fiqh sunnah, dia kata tak harus jugalah. Sebab itu kalau kita nak sembahyang, sebaik-baiknya jangan witir single. Kita sembahyang sebelum daripada itu, solat-solat yang lain. Sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau nak sembahyang witir kot, sembahyang 3 rakaat. Sama ada sembahyang secara mausul, secara berterusan, ataupun dengan 2 salam. Tengoklah, kita rajin 2 salam, buat 2 salam. Kita rajin dengan 1 salam, kita sembahyang 1 salam. Afdal hak mana? Hak 2 salam ke 1 salam? Ulama berkhilaf. Ada kata witir 3 rakaat ni afdal 1 salam. Ada yang kata afdal 2 salam. Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah, tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia selalu sembahyang dengan 1 salam. Ya. Kerana ada riwayat Nabi sembahyang dengan 1 salam. Tapi kalau dia sembahyang di hadapan orang, contoh dia sembahyang di masjid, dia biasa buat 2 salam. Ya. Kerana jika dilihat cara detail, macam itu lebih afdal. Salatul laili masna-masna kan, hadis Ibnu Umar. Sembahyang malam ni 2-2. Jadi itu lebih baik. Dan itu perbuatan lebih banyak. Macam dia lebih afdal lah. Dan memang majoriti berpendapat bahawa secara berpisah itu lebih afdal. Tapi kalau dia buat mausul, dia seorang-seorang, dia buat berterusan. 1 salam je. Tapi kalau di hadapan orang, dia banyak buat 2 salam. Tak ada masalah. Afdal tak afdal tu khilaf. Tapi sah lah. Jadi kritik dia kata, tak betul ni, tak tepat ni. Dan bahasa dia agak tajam juga. Dia lebih kurang Al-Imam Dawud Al-Zahiri bila dikritik imam-imam yang lain. Bukan Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Oh, tajam-tajam dia punya kritik. Dia kritik Abu Hanifah dalam bab Uthayyah. Dia kata Abu Hanifah jahil sunnah. Jahil sunnah ni tak tahu sunnah lah. Agak tajam ya. Baik. 2 ya. Apa tadi? Al-Majnun, orang yang gila. Gila tidak sah ibadahnya. Begitu juga dah haiwan muamalah, di mana urusan transaksi muamalah juga orang-orang yang tidak berakal tidak diiktibarkan. Tidak boleh diguna pakai, ya, tidak sah sama sekali.
Yang ketiga ialah al-mughma alaih, orang yang pengsan. Ya. Orang yang koma kita kata. Tak sedar langsung. Tak kisahlah kerana sakit atau seumpamanya. Koma 2 bulan. After dia bangun daripada koma, qada semayang. Apa qada? Koma tak payah qada. Dia termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal. Bukan hanya tidak sah solatnya, memang dia tak boleh solat pun, dia koma kan. Tapi juga tidak wajib ke atas mereka. Ha? Jadi tak payah qada lah. Pasal dia orang yang koma, pengsan. Ha? Kalau satu waktu lah. Kalau 1 bulan, 1 bulan lah. Ha? Dua. Al-mughma alaih. 3 An-naim, al-majnun, al-mughma alaih. Ya, tidak sah dan tidak wajib ke atas mereka. Dan yang keempat ialah al-mahdari. Al-mahdari ni ialah orang yang telah berumur lantas dia ni ada problem. Nyanyuk lah kita kata. Ya. Orang Arab panggil al-mahdari, dalam buku fiqh pun sebut al-mahdari. Ya. Nah, sama juga. Tidak sah solatnya. Ya. Sampai tahap dia tak kerti benda lah. Kalau nyanyuk sikit-sikit tu masih wajib. Dah sah ibadahnya. Ya. Al-Mahzari ni sampai tahap dia cakap pun tak tahu benda. Dia lebih kurang nak kata gila tak gila. Dah jadi tahap macam tu lah kan. Dah nyanyuk kau-kau. Contohnya. Ada setengah orang dah. Ya. Ataupun dia tak ada ataupun tak termasuk dalam kategori yang kita sebut, sama ada An-Naim, Al-Majnun, Al-Mughma alaih, bahkan Al-Mahzari. Tapi dia umpama ditimpa satu penyakit yang memberi kesan kepada otaknya. Sehingga dia jadi dah macam unwise, mana tak berakal. Ya? Ada sebagian penyakit yang orang kena kuman kat otak dia taklah paksa dia semayang. Dia tak boleh semayang. Orang kena kanser. Merebak sampai ke otak. Kan? Mula-mula dia kena kanser satu part. Ya? Bila rawat, kemo, tempat tu dah okey. Tak berapa lama dia pergi tempat lain, buat hal kat lain pula. Kan? Pergi paru-paru, pergi jantung. Naik ke otak pula dah. Cakap pun dah merapu. Maya apa kalau cakap pun. Kan? Dah tak betul. Ya. Itu pun samalah. Dalam konteks-konteks yang sama, itulah orang yang tidak berakal. Ya. Baik. Maka tidak sah dah ya. Dan sebahagian daripada mereka tidak wajib. Melainkan orang yang tidur saja, dia agak ringan. Walaupun dia termasuk dalam kategori tidak berakal. Tidak wajib lah pada waktu itu. Tapi after that dia kena qada. Hak tadi after tak payah qada ya. Hak ni dia kena qada. Ataupun dia wajib melakukan solatnya. Istilah kita nak kata qada, ada, itu hanya istilah-istilah fiqhi yang tidak memberi kesan. Nak cerita dia kena semayang jugalah. Kan? Macam kita kata dululah. Niat ni wajib ke ataupun rukun? Sama saja. Kata syarat wajib pun ya. Niat ni syarat sah ke rukun? Sama aja kalau kita kata syarat sah, kena buat juga. Kalau kita kata rukun, kena buat juga. Sama aja. Sebagian ulama kata niat ni dia bukan rukun, dia syarat sah. Ya. Macam yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata syarat sah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam sebagian buku fiqh dia cenderung mengatakan bahawa rukun ni dia bukan, niat ni dia bukan rukun, dia syarat sah. Hatta dalam Ihya dia kata rukun ni syarat sah. Ya. Kata syarat sah ke kata rukun ke, ia masih wajib dilakukan. Kan? Kita nak kata qada ke, kita nak kata adat ke, dia masih wajib melakukan solat after dia bangun daripada tidur. Man nasya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha fa inna dzalika waqtuha. Dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah dan sebagian sahabat yang lain, Nabi kata siapa-siapa yang lupa solat atau tertidur daripadanya, bila dia dah ingat atau dia bangun, dia wajib melakukannya. Dalam Musnad Ahmad ada tambahan fa inna dzalika waqtuha. Itulah waktu dia. Tertidur-tidur,
Contohlah penat sangat kan, Zuhur dah masuk. Tidur dulu lah sekejap, tidur. Tak kisahlah nak kunci jam ke, tak kunci jam ke, janji dia tidur. Biasa orang tidur pukul 1, mana ada direct sampai pukul 5. Betul tak? Jarang lah. Jadi, cuba tidur. Sedar-sedar dah masuk asar contohnya. Ya? Jadi dia kena terus solat. Bangun-bangun, ambil wuduk, semayang. Zuhur dulu semayang. Ya. Sebaik-baiknya lah kalau dia semayang asar tu pun okey. Tapi jaga tertib itu lebih baik. Kerana di sisi sebagian para ulama, waktu zuhur dia, waktu dia bangun tu. Ya. Mazhab Syafi'i tak apa, asar dulu pun tak apa. Pasal dia kira zuhur dah habis. Sekarang waktu asar. Jadi boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Tapi sebaik-baiknya meraihkan tertib bila kita tertinggal solat seumpama itu. Kerana dalam sebahagian nas, itulah waktunya. Bahkan itu sebahagian para fuqaha, pendapat mereka kata itu adalah waktunya. Kerana Nabi ada sebut, fa inna zalika waqtuha, itulah waktunya. Jadi ulama sepakat bila kita bangun daripada tidur tertinggal solat, kita kena semayang. Cuma hak kita semayang tu adat ke qada? Nak niat qada ke nak niat adat? Adat ni tunai lah. Tak kisahlah niat qada ke, niat adat ke, dia masih wajib dilakukan. Niat qada niat adat tu bukan wajib pun, niat semayang je, ya tak? Semayang fardu zuhur, that's it. Ya. Jadi berakal ya. Ada nak tanya apa-apa? Apa lagi yang tertinggal? Berakal. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dalam fiqh ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu dipanggil berakal. Lawan berakal ni tidak berakal. Satu lagi dipanggil rasyid. Rasyid ni dia berakal tapi dia tak cerdik. Dia ada bodoh sikit. Dia ada tak apa bijak sikit, tak cerdik sikit. Ya. Dalam ibadah memadai dengan berakal. Kalau dalam muamalah dia up sikit. Berakal tu tak cukup. Dia nak kena rasyid. Rasyid ni dia ialah sebab dia nak uruskan harta, nak uruskan wang. Berakal tak cukup. Dia kena rasyid. Sebab itu sebagian para ulama mensyaratkan muamalah mesti diuruskan oleh orang-orang yang mukallaf, cukup umur. Tak cukup umur tak sah. Jual beli budak-budak yang tak balik tak sah. Kan? Itu mazhab Syafi'i kan? Siapa anak-anak pergi beli kat kedai? Tak sah tu. Ya, standard mazhab Syafi'i budak-budak tak boleh bermuamalah. Jual beli, apa-apalah tak boleh, tak sah. Dan itu pendapat majoriti setahu saya. Tapi sebagian yang lain kata bolehlah. As long as dia diizinkan oleh walinya. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi ni dia bab muamalah dia fleksibel. Sebab itu kalau kita baca resolusi Bank Negara dia banyak rujuk Abu Hanifah. Rujuk juga mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni dia agak rigid lah. Dia tak boleh nak berkembang sangat muamalah kan. Jual beli kan. Tapi ada ulama-ulama dulu dan dia sudah terbuka dalam hal tu. Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni bila dia syarah Mata Abi Syuja' dalam Kifayatul Akhyar. Bila dia sebut pendapat-pendapat ulama yang kata tak boleh muamalah budak-budak tak balik. Dia kata wa mimma ammatil balwa irsalus sabi li syira' ba'dil hawaij. Zaman dia tu tahun 800 Hijriah tu. Dia kata hari ni aku lihat dah jadi satu umumul balwa, benda yang tak boleh dielakkan. Di mana kita menghantar anak-anak kita untuk beli barang-barang keperluan. Betul tak? Tak hantar anak dulu pergi kedai runcit beli barang apa semua. Kita mungkin tak buat kat anak kita lah sekarang. Kehidupan kita di sini lain. Kat kampung dulu mak kita suruh kita pergi kedai runcit beli gula, beli itu, beli ni kan. Rupanya dah berlaku zaman dia. Dia kata wa mimma ammatil balwa irsalul sabi li syira' ba'dil hawaij. Hari ini sudah jadi umum membawa, mana benda yang tak dapat dielakkan, benda yang sudah berlaku secara meluas. Di mana kita menghantar anak-anak kita untuk beli barang-barang keperluan. Jadi dia kata
Ha? Dia nak menyokong mazhab Maliki tu yang boleh budak-budak boleh muamalah walaupun tidak balik. As long as dia boleh uruskan, dia bukan buat benda lain, dia beli hak mak dia suruh je. Kan? Ha? Walaupun tanpa keizinan walinya. Mazhab Malik dia agak inilah, dia kata tak, wali tak izin pun tak apa. Tapi pendapat yang pertengahan Abu Hanifah lah. Boleh as long as dia diizinkan oleh walinya. Bapak dia bagi duit, bapak dia bagi tahu suruh beli apa. Setakat itu. Dan kalau kita lihat hari ni itu yang paling praktikal. Kalau mazhab Syafi'i kan tak boleh langsung, very strict. Ha? Ada yang tanya berakal? Ada tertinggal lah? Tak ada kot. Okey, yang ketiga mumayyiz. Syarat sah mumayyiz. Mumayyiz ni budak-budak yang belum cukup umur tetapi sudah boleh berfikir. Alladhi yastaji bi nafsihi wa idza su'ila ajaba. Kata Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', bila dia ditanya dia boleh jawab dan dia boleh beristinja dengan sendirinya. Dia boleh uruskan diri sendirilah, dipanggil mumayyiz. Tidak ada satu hak umur bagi mumayyiz, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya dia boleh inilah ya. Walau bagaimanapun sebagian ulama kata mumayyiz ni dia umur 7 tahun. Ada sebagian kata begitu ya. Kerana Nabi SAW memerintahkan kita supaya suruh anak kita sembahyang tak kala dia berumur 7 tahun. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Hadis Turmuzi daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi. Sana ada sikit sebanyak pertikaian, tapi sebagian ulama kata sahih. Itu hadis yang hasan. Suruhlah anakmu solat tak kala dia berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka tak kala mereka berumur 10 tahun. Pada petang nak semayang lah. Ya. Dan asingkan mereka di tempat tidurmu. Jadi Nabi bagi tahu 7 tahun. Jadi seolah-olah had untuk memayyiz itu adalah 7 tahun. Ya. Tapi sebagian ulama kata tak ada syarat. Memayyiz ini boleh jadi 3 tahun. Boleh jadi 4 tahun, boleh jadi 5 tahun. Tengok dia tu macam mana otaknya. Kalau dia dah boleh uruskan diri sendiri, dah kira mumayyiz. Normally 3 tahun lah, 3 tahun. Tapi hari ni tuan-tuan, walaupun tidak ramai, tapi ada segelintir umur 3 tahun pun macam tak mumayyiz lagi. Macam baby lagi. Kan? So berak pun mak nak kena basuh lagi. Umur 3 tahun duk pakai pampers lagi. Bukan ada penyakit apa pun. Dia ada masalah. Apa istilahnya yang dia orang guna? Lag, apa lag ah? Lag tu lag, lambat. Apa dia panggil? Saya lupa. Dia punya ni lambat. Antara sebabnya ialah ni. Benda ni. Umur baru 5-6 bulan dah adab benda ni. Yalah sekarang senang. Kan? Kalau kita tak suruh dia benda ni, kita susah nak makan, susah duk kan. Bagi benda ni buka YouTube, dia diam lah. Senanglah mak bapak nak buat kerja kan. Nak makan, nak minum, nak buat apa-apa lagi. Bagi dia ni adab ni. Kan duk atas kursi budak tu, tengok kat kedai-kedai apa semua kan, kat rumah of course lah. Tak benda ni lah. Kan? Kita saudara pun ya, kawan-kawan pun ya. Tadi pun saya ustaz jugalah, dia mengadu kat saya. Etanok dia addicted lah dengan handphone. Handphone aja dia kata. Umur baru setahun. Kalau dah 3-4 tahun, game. Tu semua ni lag. Dia ada, apa istilah dia guna. Memang melambatkan. Lambat berfikir, lambat bercakap. Ada orang umur 2 tahun, 3 tahun tak boleh bercakap lagi. Sepatah 2 je boleh. Memang kesan dia begitu. Ya? Kita ada saudara, kita ada kawan-kawan.
Dan kalau kita tanya ahli perubatan yang pakar bab ni pun, dia akan kata, benda ni memang melambatkan anak-anak punya perkembangan otak. Dia panggil apa? Dia ada istilah dia. Kan? Kalau umur 5 tahun cakap pun tak berapa pasal lagi. Boleh sebiji 2 je. Duk telor-telor lagi, bukan dia tu. Dia lain macam. Dia bukan ada penyakit apa pun. Bukan kata ada masalah pembelajaran. OKU ni kan. Dia ada OKU ni kan. Tak ada. Okay. Tapi dia, benda ni menyebabkan dia lambat. Ya. Saya pun sampai adik saya tanya, anak kau tak addicted dengan handphone lah, dia kata. Kita ada handphone 2-3 juga, isteri kita kan. Handphone kita yang ni, yang baru, yang lama kita ada. Bukan kata tak ada handphone langsung, tapi kena kawal lah. Ya? Kalau dah sampai addicted, kalau tak bagi handphone sampai nangis-nangis, ada yang sampai pukul mak dia, itu merepek tu. Janganlah macam tu sekali. Ni dia sebab yang tu. Ya? Jadi tak memayis lah. Kan? Patut 3 tahun dah boleh uruskan diri sendiri, boleh makan sendiri, boleh berak sendiri, boleh itu sendiri, boleh ini sendiri, bercakap pun dah okey. Tapi dah dengan sebab ada lambat lah dari sudut tu, dia boleh jadi tidak memayis. Ya? Tapi boleh ajar dia solat, tak ada masalah. Boleh ajar. Cuma di sisi syarak dia dianggap sebagai tidak sah. Baik. InsyaAllah. Kemudian yang keempat, suci daripada hadas. Ini saya dah sentuh dululah, di mana bila kita nak solat ataupun sebagai ibadah yang lain, kita mesti suci daripada 2. Satu suci daripada hadas, satu suci daripada najis. Dan itu tujuan kita belajar babul wudu, babul tayammum, babul mas'u 'alal khuffain, belajar bab wudu, belajar bab tayammum, belajar bab sapu di atas khuf. Kan, belajar bab itu semua kerana nak membersihkan diri kita daripada hadas. Sama ada hadas kecil, sama ada hadas yang besar. La yaqbalu salatu, la yaqballahu salatu. Sorry. Tanah hadis tu. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Taala tak terima solat kamu bila kamu berhadas, sehinggalah kamu berwudu. Abu Hurairah ditanya, wa mal hadasu ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah jawab, fusaun au durat. Fusa atau durat. Dua-dua tu kentut. Bezanya fusa kentut yang tak bunyi. Dia diam aja, tahu-tahu bau. Itu fusa. Ya. Durat ni kentut yang bunyi. Tak kisahlah kita bagi bunyi ke, dia bunyi sendiri ke. Itu dipanggil durat. Ya, itu salah satulah, bukan kentut saja, hak lain-lain pun kira hadas juga ya. As long as dia hadas yang kecil. Hadas yang besar pun sama. Allah Taala kata wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub, hadas besar tu, fatahharu, maka kamu mandilah. Hadas kecil, hadas besar, of course nak ibadah mesti dibersihkan. Dan satu lagi, suci daripada najis. Kita belajar bab najis dulu, kita dah sentuh jawapannya lebar. Di mana bila kita nak solat atau ibadah-ibadah yang lain, kita mesti suci daripada najis. Pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat kita duduk tu, tempat kita berdiri tu. Kalau kita solat. Sebab itu, najis mesti dibersihkan. Sama ada pada badan, pada pakaian atau pada tempat. Adalah dalil-dalilnya yang saya dah kongsi kesemuanya pada tuan-tuan dalam bab najis dulu. Hadas dalam bab wudu dan mandi wajib. Tidak kongsi jawapannya lebar. Najis dalam bab najis lah. Babun najasat. Dia dah sebut dah. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah. Ya, dan isu-isu yang bersabit dengannya. Saya kira tak ada ni kot. Dan of course dah mesti suci daripada hadas dan suci daripada najis. Dan tidak gugur sahnya satu ibadah dengan sebab lupa. Melainkan dalam setengah-setengah keadaan. Hadas kalau kita terlupa, tak gugur. Contohnya kita semayang. Lepas kita semayang, baru kita teringat, alamak aku tak ada wuduk lah tadi. Wajib qada sepakat para ulama. Ya, mesti qada. Tak gugur solat dengan sebab lupa jika kita tidak bersih daripada hadas. Hadas kecil baik, hadas besar baik. Pasal hadas ni dia lebih berat daripada najis sebenarnya. Kita duk ingat macam najis lebih berat daripada hadas.
Tak. Hadas tidak gugur, tapi najis boleh gugur. Ya. Najis ada khilaf atau kelonggaran sedikit sebanyak. Kita tengah semayang. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok, tarik cicak kat kaki. Pergi basuh kaki, semayang balik. Boleh, tapi tak perlu. Kan? Najis yang sedikit dimaafkan. Setakat 1-2 tarik cicak tu, that is okay. Hatta taik burung pun, Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dinukilkan Al-Ba'lawi dalam bukunya, dia kata time dia nak semayang, taik burung kena atas bau, dia semayang juga. Sehingga orang sebelah menyebelah tengok dia. Mazhab Syafi'i kan, taik burung kan najis. Bila dah habis semayang, orang tanya dia, kau semayang taik burung ni kat bahu ni? Dia kata, ana Hanbaliyul mazhab. Aku ni Hanbali. Padahal dia Syafi'i. Ya. Adalah sikit sebanyak kelonggaran. Ya. Dia sudut benda tu najis, tidak najis. Bahkan kalau dia najis sekalipun, ada yang dimaafkan. Ya. Dan kalau betul-betul najis, dan dia tidak dimaaf sekalipun, ada pendapat kata, okey je. Tak? Kalau kita lihat najis tu semasa kita solat, bebaskan diri daripadanya. Tengah-tengah semayang, tengok taik burung contohnya. Kita Syafi'i ni, najis ni. Bukalah baju tu. Tengah semayang, buka baju. That is okay. Berlepas diri daripada najis. Tapi jangan buat kat masjid, kat surau pula, buka baju. Kat rumah lah cerita ni kan. Ya. Nabi SAW bila semayang, ada najis di kakinya, Nabi buka seliparnya. Dan Nabi letak di sebelah kirinya. Ya. Adik Abu Sa'id daripada Abi, dalam sunnah Abi Daud, saya dah baca dua hadis tu. Ya. Nabi semayang, tengah-tengah semayang, Nabi buka kasut dia kan. Buka selipar. Sahabat tengok Nabi buka selipar, semua campak selipar. Ha? Shalla bina Rasulullah idh khala'ana alaihi. Falamma ra'ahu al-qaum al-qawni alahum falamma qada salatahu qala ma hamalakum ala ma sana'tum aw ala ilqaikum ni'alakum. Ra'ainaka khalaqta na'laika fakhalaqna ni'alana. Faqala an-nabi inna Jibril atani fa akhbarani bi anna fihi ma qasaran. Nabi tengah semayang, kemudian Nabi buka kasut dia kan, letak sebelah kiri. Sahabat tengok, sahabat pun lempar kasut dia. Bukan letak lagi, lempar. Al-qawni alahum, al-qaw ni mana semua cepat-cepat buka kasut kan. Tak ada nak letak-letak dah. Buka tu. Habis semayang Nabi tanya, pasal apa buat begitu? Aku lihat kau buka kasut, kami pun buka kasut lah. Ya? Itu hadis yang sebagai ulama kata, bila semayang, sunat tengok depan tu. Bukan tengok tempat sujud. Segelintir lah. Majoriti kata tempat sujud lah kan. Tapi hadis-hadisnya banyak tidak sahih. Tapi macam tu. Sahabat tengok Nabi je. Kan? Nabi tengah semayang, sahabat nampak mulut Nabi tu kumat kami. Memang sahabat tengok depan lah. Imam kan, mana tengok lah juga kan. Nabi kata tadi masa semayang, Jibril mari beritahu aku, kat kaki ku ada najis. Jadi aku buka lah selipar aku. Jadi berlepas diri masa solat. Tapi kalau dah habis solat, lepas-lepas semayang tengok najis. Najis tu betul-betul najis dan dia tidak dimaafkan. Agak sukarlah nak berlaku. Betul tak? Takat najis burung tu ada khilaf lagi sikit sebanyak. Najis yang tak dimaafkan lah. Tai orang lah. Terpijak tai orang. Kok zaman dulu orang berak merata kan. Tapi susah juga nak berlaku. Pasal tai dia bau. Takkan tak tahu kot. Allah Ta'ala alam. Kalau berlaku, after kita semayang, alamak. Ketika semayang boleh dah lagi kita buang. Tapi kalau dah habis semayang, betul-betul kita semayang tadi najis tu ada kat kaki, bukan kat selipar lagi, kat kaki. Takkan dia datang solat kaki ayam kot. Habis tu kena kaki. Banyak persoalan kan. Tapi kok berlaku lah. Macam mana buat? Sebab ulama kata tak payah qada pun. Sebab kita tidak tahu. Dia gugur kan? Hadas tak gugur. Hadas dia berat. Tahu tak tahu, lupa tak lupa. Kalau confirm kau semayang tadi kau dalam keadaan hadas, kau wajib mengqadanya. Kalau tak sepakat apa, majoriti lah kita boleh kata 99%. Memang macam tu pendapat ulama dalam mana-mana mazhab kita dapati.
Kalau ada yang kata tak wajib tu nadir sangatlah, Allah Taala alam. Tapi kalau najis ni ada banyak kelonggaran, ada banyak khilaf, ada banyak itu, banyak ini ya. Imam Syafi'i dia ada dua fatwa. Pertama dia kata tak payah qada lah. Kan? Dia rujuk hadis Abu Sa'id tadi. Cuma fatwa baru dia kata kena qada. Dan itu yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca buku fiqh sunnah kontemporer, dia kata tak payah qada. Pasal hujah yang kata tak payah qada jika kita tidak tahu akan najis atau terlupa atau seumpamanya, maka tak apa. Dia rujuk hadis Abu Sa'id lah. Baik. Jadi suci daripada hadas, suci najis, kita tahu belaka tu semua ya. Ibnu Mas'ud dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Abdul Razzaq, tak silap saya, dia sembelih haiwan, sembelih masa udhiyah lah, masa korban kan. Maka tukang sembelih ni biasalah terpercik darah-darah haiwan pada badannya. Dia terus pergi solat. Sebab itu percikan-percikan darah, rasyasyud dam, rasyasyul baul, hatta percikan-percikan kencing pun kalau teramat sedikit termasuk dan najis yang dimaafkan. Itu juga termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i ya. Timbul-timbul tempat kita pula, kalau kuah gulai kena kat badan masa sembahyang tak sah pula jadi. Sah darah Imam Mas'ud tu kan. Adalah sebahagian kata tak boleh. Makan boleh. Tapi kalau kena baju tak sah solat. Ya. Masalahnya bukan gulai itu campur darah ke? Kita kena kuah gulai sampai 2 senduk kat baju. Kan? Kadang orang up benda tak penting ya. Ni zaman-zaman korban ni, siapa-siapa yang terpocik gulai kat baju apa gitu ini, tak sah sembahyang tu, ada ulama fatwa begitu, fatwa begini. Macamlah 2 senduk gulai kena kat baju. Okey, suci berhadan aja habis menutup aurat next time lah. Pasal menutup aurat ni dia ni juga ya. Walaupun hak aurat ni dia tak adalah banyak sangat, hak basic sikit je. Hukumul aurat, haddul aurat. Hukum tutup aurat, had tutup aurat. 2 bab je. Ya. Hukum tutup aurat antara syarat sah atau syarat wajib. Ya. Hukum tutup dalam solat, hukum tutup di luar solat. Di luar solat pula di hadapan orang yang ajnabi dan di hadapan bukan mahram. Termasuk juga jika kita bersendirian di dalam rumah. Macam mana? Itu dipanggil hukmul aurat. Hukum tutup aurat. Sikit je. Itu basic. Yang kedua adalah haddul aurat. Had aurat. Hak lelaki yang balik. Hak lelaki yang tidak balik. Hak wanita yang balik. Hak wanita yang tidak balik. Wanita itu pula ada hamba, ada merdeka. Sebab hamba dia aurat tak sama dengan orang merdeka. Hak khunsa. Apa khunsa? Pondan kan? Pondan hak betul-betul pondan lah. Pondan sekarang yang kita duduk ni bukan pondan, dia bukan khunsa. Dia buat khunsa. Itu lain ya. Kalau dia lelaki, of course lah pondan lelaki, dia terikat dengan lelaki. Dia kena sembahyang cara orang lelaki. Dia pakai macam perempuan, dia dah potong, tak jadi perempuan, dia masih lelaki. Dia kena ibadah cara lelaki, hatta kalau dia mati pun mesti diuruskan cara lelaki. Tapi kena uruskan juga ya. Pondan ni kata pondan tak payah. Kita tak boleh uruskan ni kalau orang tu kafir, kufur. Betul-betul endorse, baru kita tak boleh uruskan. Adapun kalau dia ni jahat macam mana pun, pondan macam mana pun, kalau dakwaan dia buat syirik macam mana pun, bid'ah macam mana pun, as long as dia tidak diendoskan sebagai kafir, kita masih fardu kifayah menguruskannya ya. Mutah najis ke tak najis ke apa? Mutah, nikah mutah. Mutah, nikah mutah. Mutah apa ni?
Murtad dengan mu'tah. Tahu Jordan je mu'tah, mesti of mu'tah. Murtad. Kenapa? Murtad. Kalau confirm dia murtad tak boleh lah. Dah di-endorsekan dia murtad. Sebab murtad ni boleh berlaku dengan banyak cara. Dia senang cerita macam ni lah. Seseorang tu nak dikatakan bukan Muslim, sedangkan dia Muslim. Dia mesti melalui proses qada. Mesti masuk mahkamah, ada siasatan, ada dakwaan dan pembicaraan dilakukan. Dan yang mesti endorse dia ni bukan Muslim, qadi. Kita tak boleh. Ya. Sebab apa? Sebab memang macam tu lah yang diwartakan. Kita nak kata orang ni bukan Muslim. Bukan senang. Maqala li akhihi ya kafir au ya'adu wallah. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. In kana kama qala fa illa raja'a alaihi ataupun hara alaihi. Hadis Bukhari tu atau Muslim daripada Abi Hurairah. Siapa-siapa yang kata musuh Allah ni merujuk kepada kafir. Ya? Kalau dia betul-betul kafir, okeylah kan. Mana betul-betul. Tapi kalau dia tak betul-betul, kafir tu kembali pada kita. Kita jadi kafir lah. Kita kata orang kafir, kita jadi kafir. Kan? Paling-paling tidak pun berdosa besar. Jadi tak boleh. Kita nak sama-sama. Hatta kalau kita lihat dia tengah sujud kat pokok. Kita balik naik kereta, nampak member kita. Kan, dia buat ritual ataupun sujud kat pokok ke apa, dia buat benda tu memang kufur, kafir, syirik atau seumpama. Kita nak terus kata kau ni kafir ni. Tak boleh. Kita boleh mengkafirkan perbuatannya, tapi kita tidak boleh mengkafirkan orangnya. Kita boleh kata kat dia, apa yang kau buat ni kufur, apa yang kau buat ni syirik, apa yang kau buat ni membatalkan imanmu, membatalkan Islammu. Tapi sandarkan perkara tu kepada perbuatannya. Tapi tak boleh kita kafirkan orangnya. Sebab tu dalam fiqh dia ada takfir muayyin dengan takfir am. Takfir am ni ataupun takfir fi'li, kita takfirkan perbuatannya, itu okey je. Tapi jangan takfir inspesifik, memang dilaranglah oleh para ulama. Tak boleh. Kita kata individu tu kafir, individu ni kafir, itu dia panggil takfir yang spesifik, itu dilarang. Tapi mentafir, kita mengkafirkan perbuatan, tak apa yang kau buat. Pasal apa begitu? Kenapa kita kata kena lalu proses qada, kehakiman, pembicaraan? Sebab kita tak tahu dia buat tu pasal apa. Boleh jadi dia dipaksa, boleh jadi. Boleh jadi waktu tu dia gila, boleh jadi waktu tu dia mabuk. Siapa nak verify tu? Qadi lah. Sebab tu dia kena melalui proses-proses tertentu. Kan? Kalau kita nak endorse dia ni kafir lah, tak boleh. Qadi saja. Tapi kita boleh kata apa yang kau buat ni tidak boleh. Apa yang kau buat ni membawa kepada kufur. Sandar kepada perbuatan tak apa. Tapi tak boleh sandar kepada orang. Sebab kita tak tahu ya, dia berlaku tu macam mana. Bila dia orang tu baru masuk Islam ke contoh ni. Jadi macam itulah ya. Sebab murtad ni pun dia banyak sebab. Murtad ni dia banyak sebab. Dia yang keluar agama ni ada banyak lah. Ada kufur, ada syirik, ada murtad. Murtad ni pun dia banyak sebab. Kita mempermain-mainkan agama Allah, murtad. Al-istihza' bid-din. Bermain-main dengan agama. Mempermain-mainkan agama. Murtad, keluar agama. Boleh murtad. Ya. Menghina Rasulullah. Menghina hukum hakam yang sudah qat'i. Kan? Allah Ta'ala benarkan poligami. Dia tak suka poligami, dari sudut hukum tu dia tak suka. Kalau dia tak suka suami dia poligami, lain cerita. Mungkin dia sempat tak suka suami dia punya perangai ni. Tapi kalau memang hukum tu kata, poligami tak ada lah Islam ni. Ni ulama je buat ni. Itu tak boleh. Mana hukum tu dah qat'i, dah terang, dah jelas. Kan? Mansus, dinaskan dalam Quran, dah hadis Nabi. Quran lah of course. Dia murtad lah tu. Dia banyak sebab murtad ni. Menafikan yang sudah sabit akan hukum tertentu. Keluar agama, murtad. Walaupun orang tak endorse. Pasal nak endorse macam mana? Bukan kita boleh geripok masuk mahkamah pun. Tapi di sisi Allah dia dah murtad lah. Kan? Iyalah tu istihza' mempersenda lah. Mempermainkan.
Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, murtad. Mempermainkan sunnah Nabi boleh bawa pada murtad juga. Kan? Tengoklah level murtad ni dia lain. Ha? Tapi ada juga bila kita kata benda-benda yang berlaku pada zaman Nabi macam pakaian, macam makanan, ini uruf. Tapi bolehlah kalau kita buat kerana Nabi buat, okey je. Saya pakai jubah kerana Nabi pakai jubah. Kan? Tapi kalau kau pakai jubah kerana Nabi pakai jubah, mesti kau pakai all the time. Tapi kau pakai masa mengajar je macam saya. Jadi mungkin saya pun tak dapat pahala bila pakai jubah. Saya bukan pakai kerana Nabi pakai. Kalau saya pakai kerana Nabi pakai, maybe saya akan pakai all the times. Itu bersyarat saya cakap dululah. Oh, dia tu mempermainkan sunnah Nabi ni. Tak, dia ada konteks-konteksnya. Kalau betul-betul kita mempermainkan sunnah yang sudah diputuskan. Sunnah ni bukan kata benda-benda yang sunat macam simpan janggut, apa gitu gini. Kan? Siwak. Semayang 5 waktu, sunnah Nabi. Mempermainkan semayang. Mempermainkan semayang berjemaah. Tengok level dia. Susahlah kita nak putuskan benda ni. Dia murtad ke, dia tak murtad. Dia kafir ke, dia tak kafir. Sebab tu dia perlu melalui endorsement daripada pihak-pihak yang tertentu. Kita boleh kata perbuatan ni tak boleh. Perbuatan ni tak boleh menyebabkan kita keluar agama. Kita sandar kepada perbuatan. Jangan takfir muayyin atau takfir mu'in atau muayyan. Mana kita spesifik orang-orang tertentu tak boleh lah. Boleh? Terjawab? Sesak pun sama juga. Sesak ni dia ada level-level dia lah. Ada sesak yang mengeluarkan kita daripada agama, ada sesak yang tak keluarkan kita daripada agama. Dia ada level-level tertentu, dia ada tahap-tahap tertentu, kan? Macam zaman-zaman dulu ahli bid'ah lah, zaman dulu ada al-qadariyah, ada ar-rafidah, ada al-jabariyah, ada al-hururiyah, macam-macam kan lepas Nabi wafat kan. Sebab tu kata Abu Hasan al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyyin, dia walaupun puak-puak ni dia ada level-level dia. Ada yang memang kufur atau musyrik lah. Sebab itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, bila dia ditanya tentang puak-puak sesat ni lah, kan, saya sebut tadi kan, hal nusallimu alaih, hal nusalli wara'ahu, hal nusalli alaihi, fasakata Ahmad. Boleh tak kita bagi salam kat puak-puak ni, puak-puak sesat ni, boleh tak kita bagi salam? Boleh tak kita semayang di belakangnya, mana kita mengimamkannya? Boleh tak kita kalau dia mati kita solat kat atas mereka? Muhammad senyap, tak boleh jawab. Tiba-tiba yang jawab Al-Haris, member dia lah, ya. La nusallimu alaihi wa la nusalli wara'ahu wa la nusalli alaihi. Faqala Ahmad rahimahullah, afakallah, ya Haris ataupun ya Abul Haris, saya tengok nama dia. Dia kata kita tak boleh bagi salam kepadanya. Kita tak boleh semayang di belakangnya dan kita tak boleh semayang ke atas. Maka Imam Ahmad pun setujulah dengan apa yang disebut oleh Al-Haris. Ulama dulu memang dia ketatlah bab-bab orang yang sesat, ahli-ahli bid'ah macam tu, kan. Sampai tak boleh semayang di belakang mereka, tapi depa masih tidak memutuskan puak-puak ni sebagai kafir. Hatta kalau kita lihat sahabat Nabi pun dalam Sunan At-Tabrani, Wasilah bin Al-Asqa, dia memfatwakan atau dia memberi pendapatnya kepada sahabat yang lain. Kalau kita semayang di belakang ahli-ahli bid'ah yang macam tu lah, ahli-ahli sesat tu kan, Qadariyah, Jabariyah apa semua, dia suruh ulang balik semayang. Amara bi i'adati shalah khalfal qadariyah. Walaupun disebut qadariyah, tapi hak lain-lain pun sama juga. Kalau kita semayang di belakang, dia semayang balik. Dia kata berat dah pokok ni. Al-Imam Malik rahimahullah tak benarkan orang pada zamannya boleh difatwakan, boleh tak difatwakan. Tapi ada dinukilkan lah. Al-Imam Al-Lalukai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dia uraikan betapa mereka ni betul-betul strict lah dalam hak bukan ahli sunnah lah. Tak mereka ni sampai tak bagi salam, tak bagi semayang di belakang mereka jadi imam apa gitu gini. Tapi mereka tidak mengkafirkan orangnya tu. Nak betul-betul strict kata puak ni kafir, tak ada. Orang Qadariyah kafir, tak. Rafidi atau Syiah kafir, tak. Dia tak berani, kan. Hatta Imam Abu Hasan pun disebut ikhtalafal muslimin ba'da wafati Rasulillah ila asyarati asnaf. Dia masih panggil puak-puak ni muslim. Masih panggil muslim. Telah berselisihlah orang-orang Islam selepas wafatnya Rasulullah kepada 10 golongan.
Dia pun sebutlah satu-satu ahli sunnah, tapi tak sebut ahli sunnah lah, dia kata ashabul hadis. Karena ashabul hadis adalah nama lain bagi ahli sunnah. Dia sebut Syiah, dia sebut Qadariyah, sebut Jabariyah, Hasyawiyah, macam-macam kan. Masih Muslim lagi. Jadi dari sudut perbuatan tu, ya ada perbuatan yang boleh menyebabkan orang tu bukan Muslim lagi. Tapi bukan kita orangnya yang nak kata dia bukan Muslim atau seumpama. Tapi bagi tahu perbuatan, okey. Buat begini, kafir. Boleh membawa kepada kekafiran. Boleh lah. Kan? Apa? Boleh, terjawab? Faham? Saya sampai ke 10 saya boleh hurai. Perut pun dah lapar ni. Jadi saya... Ayah Pin sama juga. Ayah Pin tu kalau ikut dia punya ajaran tu memang bukan Islam lah. Bukan kata terkeluar daripada Islam, memang bukan Islam langsung. Kan? Tapi kita pun tak boleh kata Ayah Pin kafir. Tak boleh in straight away macam tu. Dia pun dah meninggal. Kita pun tak tahu sebelum dia mati dia bertaubat ataupun tidak. Jangan individu, jangan muayyan, jangan spesifik. Tapi kita boleh kata ajaran Ayah Pin tu membawa kepada kekafiran, kesyirikan. Memang ajaran dia tu kafir. Tapi janganlah individu-individu secara tertentu, jangan. Ajaran dia okey. Kan? Kita tak tahulah kok dia mati dah bertaubat ke belum, kita pun tak tahu. Pokok dia mati dia bertaubat, Allah Taala alam. Kan? Kok sekarang dia duduk dalam syurga, kita pun tak tahu. Hatta kalau kita lihat An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, tak silap saya, kita mengkafir-kafirkan orang kafir, dia pun tak apa suka. Ataupun Syarah Sahih Muslim. Kerana dia tak bagus. Memang tak bagus. Dia dah sah dia bukan orang Islam. Kita panggil dia kafir. Normally dia takkan suka. Dia tahu orang Islam ni kalau sebut kafir ni macam jahat sangat. Tak beradab lah. Macam tak. Dia memang kafir lah. Tapi kita nak panggil dia ya kafir. Tak boleh. Panggil lah nama dia. Dia ada nama kan. Lagi satu, takut-takut esok dia masuk Islam. Orang kafir belum tentu dia kafir at the end of the day sampai bila-bila. Kan? Boleh jadi dia masuk Islam atau sumpah. Apatah lagi kalau kita kata kafir kepada orang Islam. Macam itulah cerita dia. Bismillah. Cukup dah tu. Jadi setakat itu dulu pada malam ini. Aku qouli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis kita atas tasbih kafar dan surah Al-Asr.